Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa iqtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dikasih sekalian, baik adapun pada malam ini kita menyambung pengajian kita Riyadhus Shalihin, yaitu kita berpindah kepada tajuk terbaru muka surat 127 dalam bab istiqamah, bab mengenai pendirian yang lurus dan tetap. Dua hadis kebelakangan itu dalam bab yakin dan tawakal saya tinggalkan karena dia sudah benar. Baik, dari tajuk baru yaitu dalam bab al-istiqamah, muka surat 127 hadis yang ke-87. Ya. Bab bil istiqamah, bab mengenai pendirian yang lurus dan tetap. Istiqamah maksudnya ialah tetap dan lurus. Baik. Hadis yang ke-87 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Baik. Daripada Abi Amr, yakni dikenali juga dengan Abi Amr, yakni Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu katanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam dengan terang supaya aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang selain daripada engkau. Sabda Nabi SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berkekalan dalam mengerjakan ibadah dengan pendirian yang lurus. Nabi jawab ringkas, sebabnya orang yang berdoa, kaum muslimin dan muslimat kalian, ditanya Nabi pun dengan pertanyaan ringkas, beritahu aku tentang Islam ya Rasulullah. Ya, bila aku tanya kamu, aku tak beranjak pada tanya orang lain. Maka Nabi kata Islam itu qul amantu billah summa istaqim, itu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian summa istaqim, kamu beribadah, iaitu kamu beramal dengan amalan kamu di atas jalan yang lurus. Itulah Islam. Itu kaum muslimin dan muslimat dan kepahaman hadis. Jadi kita ambillah rangkaian hadis ini, kaum muslimin dan muslimat dan atau kepahaman hadis ini dengan uraian ulama-ulama yang lain. Baik. Habisnya, apabila kita tengok dan kita lihat hadis yang lain, bila diminta pada Nabi, ditanya pada Nabi, beritahu tentang Islam, Nabi jawab lain. Baik. Contohnya kaum muslimin dan muslimat ada Jibril. Bila Jibril datang lebih seorang manusia, kemudian Nabi SAW ingat
dalam bab Al-Muraqabah dahulu yang kita bicarakan, yang dia boleh datang melukis seorang manusia, meragakan bentuknya dengan bentuk Nabi, letakkan tangannya kepada Nabi, maka dia boleh tanya, Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Maka Nabi jawab, Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasum Ramadan wa tahujjal baita ila man istata'a ilaihi sabila. Yaitu Muhammad beritahu kepada Islam. Maka Nabi jawab, Islam itu kamu ucapkan kalimah syahadat, kamu sembahyang, berpuasa, menunaikan zakat, dan kamu mengerjakan haji ke Madinah bagi siapa yang mahu. Maka dia jawab begini. Baik. Dalam hadis itu apabila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah tanya kepada Nabi, Muhammad, beritahu aku ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Yang tidak perlu aku bertanya pada orang lain. Maka Nabi jawab berkata, Qul amantu billahi summa astaqim. Itu katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu sendiri kata kamu beribadah, beramal dengan tuntutan iman itu dengan jalan yang lurus. Itu satu jawaban. Baik. Di sini kalau kaum muslimin dan muslimat kalian di dalam permasalahan jawapan Nabi ini dalam berbagai hadis bukan berlawanan di antara satu sama lain. Yang kita faham apa yang Nabi ini sekejap kata begini, sekejap kata begini, jawapan ini tidak, jawapan sama. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian intibatinya sama, jawapannya sama. Cuma Nabi jawab ikut keadaan orang yang bertanya ataupun keadaan setempat. Misalnya, saya ambil hadis Jibril. Para muhaddisin mengatakan apabila ditanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Muhammad beritahu aku tentang Islam, Nabi jawab 5 saja. Maka di kalangan ahli ulama, sebab Nabi jawab itu ada melihatkan berapa keadaan dan memberikan penerangan kaum muslimin dan muslimat dengan berbagai cara memandu Islam. Baik. Contohnya, itu kalau kita melihat dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya bernama Ushulul Da'wah, Ushulul Da'wah, memberikan ta'rif Islam itu, Islam itu kepada 6 ta'rif. 6 ta'rif. Kita ambil satu-satu. Yang ta'rif yang pertama, yang pertama beri ta'rif kepada Nabi serta Islam, Nabi jawab 5. Di kalangan ulama-ulama hadis, kaum muslimin dan muslimat kalian mengatakan sebab Nabi jawab macam itu, yang Jibril datang, yang pertama bercerita tentang uslub dakwah. Kita tak uslub berdakwah, cara nak berdakwah. Sebab apa ya? Masa Jibril datang tu ada di kalangan sahabat yang baru masuk Islam. Sebab ada di kalangan mereka yang baru berzina dengan Islam. Maka bila berlaku dalam keadaan begitu, cara uslub, cara untuk menjawab apa itu Islam, maka Nabi jawab dengan cara yang mudah. Semua Islam itu sembahyang, berucap, buat sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ini sebab apa? Saya ulang semula. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, itu untuk memberitahu bahawa cara berdakwah ini kerana keadaan itu ada orang sahabat baru masuk Islam, ada orang baru nak bina Islam. Maka bertanya Islam sesuai dengan jawapan macam itu. Sesuai. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sesuai tak sesuai? Tapi kalau orang baru masuk Islam, dia tanya kita, ataupun orang yang dah baru kenal dengan Islam, dia tanya kita tentang Islam, apa itu Islam? Kita jawab apa? Kita pun jawab, Islam kalau mula
sokong selalu. Sebab apa? Kan kaum muslimin dan muslimat untuk nanti sebab kita tahu lagi apa itu Islam. Baik, ataupun jawab apa itu Islam. Kita ni semangat Islam. Kalau kau mencuri, kau kena potong tangan. Dia tak tahu, dah dijawab lalu dah. Betul tak? Mana boleh jawab betul? Curi potong tangan, betul lah itu dalam Islam. Tapi cara jawab pada itu tak apa-apa kena. Sebab apa? Kadang-kadang dijawab kepada orang yang sudah lama masuk Islam. Apa Islam? Islam curi potong tangan. Orang yang lama masuk Islam tak kena lagi. Betul? Orang yang lama dah mengenali diri di Islam pun dia kata tak sesuai lagi. Betul? Betul dah orang masuk Islam. Maka itu sebab Nabi menjawab kalau muslim tak sesuai Islam ucap kebesaran saya pada dah kena haji. Itu pertama lewat. Yang kedua kata Dr. Abdul Karim Zaidan, muslimin dan muslimat ya, membicarakan Islam dia terbagi kepada dua. Islam dari sudut individu, Islam dari sudut muslim kemasyarakatan. Dalam bahasa Arab mudah dipanggil al-Islam, Islam dari sudut al-fardi, Islam dari sudut al-jama'i, Islam dari sudut individu. Apabila kewajiban individu ketika seorang muslim, dia kena ucap sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ini dari itu peribadi seorang muslim. Tapi dari sudut kemasyarakatan, tak dapat nafilah muslimin dan muslimat kan ada di kahwinnya, ada di walinya, ada muamalahnya, betul-betul ada ibadah. Itu disebut jamaah. Itu boleh kaji kemudian. Sebab tak sempat dalam masa-masa begini. Okey. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi sekalian yang kami ambil Allah sekian berartilah orang dah tahu tentang Islam. Orang dah mendalami tentang Islam. Maka itu sebab Nabi jawab, beritahu aku tentang Islam yang tak perlu lagi berhajat aku bertanya pada orang. Sebab Abi Allah Sufyan bin Abdullah beritahu dah. Apa itu? Islam. Kamu katakan aku beriman kepada Allah Ta'ala, summa istaqim. Jangan cakap banyaklah. Kata aku beriman kepada Allah dan kamu beramallah, beribadahlah di atas jalan dan lurus ataupun bukan iman. Itulah Islam. Ada orang jawab, dah faham. Betul tak? Ada faham. Baik. Lalu kaum muslim kita ambil semula pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan. Baik, kalau nak diberikan takrif yang penuh, nak berikan takrif yang penuh tentang apa itu Islam, kaum muslim dan muslimat. Kalau orang ada Islam dari tanya kita, orang Islam tadi kita, apa itu Islam, kita jawab apa? Orang Islam ni ditanya kita, apa itu Islam, kita jawab. Kita jawab Al-Quran itu bila semestaqim. Islam itu kamu beriman kepada Allah dan kamu juga beramal ibadah dengan yang lurus. Kita jawab macam itulah. Ini orang ada tinggi sangat ni. Dia tahu dah hukum hakam. Apa jawapannya? Syekh macam nak jawab? Baik, tuan jawab lah, tak jawab pun. Yang lima tu. Itu orang mahu nak dinamkan Islam, dia jawab lagu pula. Ya. Baiklah. Kalau misalnya kita muslimin dan muslimat, Haji Daulah dia tanya awak, apa itu Islam? Ada awak tanya Haji Daulah, nak jawab mana? Lalu dia kata, aku mengucap dah kena banyak. Sebanyak aku sebanyak tak. Ada. Aku buat saja. Betul. Ini bagaimana? Baik. Itu sebabnya Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan kalau nak beri pengertian makna
makhluk Islam ni yang lengkap melengkapi takrif ini, lengkap melengkapi, maksudnya di kaum muslimin maksud dia adalah diberikan takrif atau takrif untuk melengkapkan makhluk Islam. Baik, nanti jemai. Baik. Ini nak pergi dalam, dia kita faham Islam. Dalam bahasa Arab, Al-Islam, nak tulis dah. Kalau tak tulis pun ingat. Al-Islam al-khudu' wal-inqiyad zahiran wa batinan bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lengkap dia daripada takrif yang tersebut. Baik, al-Islam, saya ulang semua, al-khudu' wal-inqiyad zahiran wa batinan bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Baik, dijemah ulama ini. Kena jadi mahram. Baik. Al-khudu' wal-inqiyad. Islam itu al-khudu' wal-inqiyad, bermaksud merendah diri serta mengikut. Zahiran wa batinan, cara zahir dan batin. Bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam. Lebih. Kenapa? Kenapa kaum muslimin tak muslim? Cuma saya ulang. Kaum muslimin dan muslimat. Baik. Islam bahasa Arab sebenarnya benar. Kedua sekali lah. Kalau kita mengaji ni, kalau sebut Islam, kaum muslimin terang dalam bahasa Arab, kan canggih sikit. Betul terjemah bahasa Melayu. Betul. Al-Islamu al-khudu' wal-inqiyad zahiran wa batinan bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Islam itu merendah diri serta mengikut. Merendah diri serta mengikut zahiran wa batinan, cara zahir dan batin. Bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni kena khudu', kita ni kena inqiyad. Yani kena khudu' menerima dan inqiyad, iaitu mengikuti cara zahir dan batin kita dan apa yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Dengan apa yang datang oleh Nabi. Baik. Sekarang kita bincang. Apakah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Para ulama di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Qutb, adik kepada Syekh Qutb, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan kebanyakan ulama-ulama kaum muslimin dan muslimat yang memberikan formula kaedah yang umum. Kalau kita nak detailkan satu-satu, sebelum kita nak detail satu-satu, kita kena umum. Apa dimasukkan dibawa datang oleh Nabi? Yang kita kata Al-Islam merendah diri serta mengikut dengan apa-apa dibawa datang oleh Nabi. Apa dibawa datang oleh Nabi? Maka kalau ulama kata kaum muslim yang dibawa oleh datang Nabi itu Islam, maka Islam ini terbaca, tertolak, diasas kepada empat. Ini 8. Ini dia yang ini tak diterbahas. Kalau kita dibawa datang oleh Nabi ini umum, tapi apa dibawa datang oleh Nabi? Maka Islam dibawa datang oleh Nabi diasas kepada empat hujah. Al-Quran tidak kena kemas. Apa dia? Yang pertama al-aqidah. Al-aqidah. Nanti kita
Yang ketiga al-manhaj. Sebab dalam bahasa Arab pula. Yang keempat al-akhlaq. Itu tunjang Islam. Jadi ketika dibuat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berundang. Masuk yang pertama al-aqidah. Ini kita tegaklah dalam bab akidah pada kuliah-kuliah lepas. Muslim. Apa itu akidah? Itu satu pegangan yang teguh kepada 6 rukun iman yang letak dalam hati berpadu dengan Quran dan Sunnah. Itu akidah. Jadi bagaimana ya? Baik. Beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah. Itu akidah. Sebab akidah itu tentang 6. Yang kata rukun 6, rukun iman yang 6. Jadi kita kena ambil. Beriman kepada Allah, kita kena beriman sebagaimana Nabi beriman. Sebab apa dia? Kena potong dia nak buat datang Nabi. Jadi Nabi bawa datang mengajar manusia beriman kepada Allah. Jadi kita kena beriman kepada Allah Ta'ala dengan cara yang Nabi bawa dan ajar. Tak boleh dengan cara yang lain. Dia faham itu? Begitu juga beriman kepada rukun 6 rukun iman yang 6 itu. Kena ikut beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kabar pada semesta. Kena ikut cara buat Nabi itu. Kalau Nabi tak ada, kita beriman yang bulan lepas itu. Okay. Satu. Yang kedua. Baik, kalau tu dia lagi sedap. Tak apalah, dengar dulu. Terpaksa kan? Apa dia? Tapi tak ada. Yang kedua ada asyariah. Asyariah. Baiklah, tulislah tentang itu. Kalau bercakap-cakap tak faham tu. Memang. Jadi buat apa? Sini buat apa?
Baik. Islam kaum muslimin dan muslimat kalian yang kata al-khudu' wal iqtiyar zahiran wa batinan bima ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah merendah diri serta mengikut apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dibawa datang oleh Nabi ini, yang Islam dia asas keempat. Pertama al-aqidah. Islam tunjangnya al-aqidah. Aqidah itu apa dia? Iaitu kamu sebenarnya yang kukuh yang atas pada kita rukun iman itu. Bagaimana cara beriman semua kena ikut bagaimana yang Nabi datang. Yang kedua, Islam dibawa datang oleh Nabi jadi as-syariah. Syariah bermaksud ialah perundangan kehidupan. Syariah ialah perundangan kehidupan kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu as-syariah. Tuhan atur kehidupan kita dengan bersyariah, dengan mengikut undang-undang. Teman. Jadi as-syariah oleh kaum muslimin dia terbagi pula kepada empat. Yang Nabi bawa syariah ini terbagi pada empat yang besar. Yang pertama dipanggilkan al-ibadat. Ibadat iaitu ibadat. Bagaimana cara beribadat? Nabi ajar. Tak kisahlah kaum muslim asal kepada itu ibadat. Syama ada sembahyang, puasa, zakat, haji, penyembelihan. Apa juga hidup manusia ni dia katakan ibadat. Nabi bawa datang. Itu ikut. Kena ikut. Baik. Boleh faham itu? Boleh faham? Baik. Yang keduanya, dalam syariat kita yang Nabi ajar ada bab al-munakahat. Apa dia munakahat? Nikah kahwin. Nikah kahwin. Jadi Nabi bawa syariat berbentuk nikah kahwin. Jadi kita ni kenalah ikut syariat dalam bentuk nikah kahwin yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah melanggar batasan itu. Betul? Kecuali kalau nak dipakai dari sudut budaya. Semua orang ada budaya, Melayu ada budaya, Cina ada budaya. Tapi ingat budaya itu tidak bercampur dengan syariat. Boleh pakai kaum muslimin kan? Kalau kita ada resah, ada budaya. Tapi ingat, budaya kita itu tidak bercampur dengan syariat. Dan jika kahwin itu ikut syariat, akhirnya buatlah kaum muslimin. Okey ya? Baik. Artinya Nabi bawa Nabi bawa datang. Sama ada Nabi bawa datang itu sama ada perintah atau pulang dan larangan. Ini mahu. Baik. Okey, kena ikutlah. Itu bawa betul Islam.
Itu betul-betul Islam dalam bahagian. Kalau sekiranya budaya itu belum meniru akan kaum muslimin dan muslim cara, iaitu dalam peraturan agama orang lain. Islam tak terima dalam masalah itu. Sebab Nabi pernah menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum itu, maka jadilah ia seperti kaum itu. Macam ni tadi kaum muslim dan muslimat. Banyak dah situ. Kalau budaya berkahwin, bersanding untuk kaum muslim, dia adalah istilah agama Hindu. Dia bukan sekadar budaya, dia adalah di antara perkara aturan agama dia. Betul? Jadi kita umat Islam, kaum muslim dan muslimat sekalian, jangan ada sanding. Kalau ada sanding juga kaum muslimin, katanya dia Islam ikut syariat Nabi, tiba-tiba dalam syariat nak kata Islam macam mana? Berat tak? Waktu dia orang. Masa saya belajar dulu, cerita belajar dulu. Masa nak tunggu keputusan Profesor tesis MA saya dulu kaum muslimin dan muslimat, masuklah satu mata pelajaran yang banyak. Nama mata pelajaran itu Al-Adyan wal Firaq, iaitu perbezaan agama-agama. Al-Adyan, agama-agama, dan Firaq, perpecahan ataupun perkab-perkab golongan banding dengan Islam. Islam tak mengaji dan tidak mengaji agama lain itu. Dalam topik-topik ada. Kalau misalnya pada buat ketuhanan, apa Hindu kata, apa Yahudi kata, apa Islam kata, ada bangga macam tu lah. Maka perbezaan itu, maka lawan dengan Islam. Jadi termasuklah dalam buat nikah kahwin yang kamu teringat masa belajar dulu. Agama Hindu ni, dia syarat sah kahwin dia ada mudah hukum. Kita berapa? Empat. Empat ke lima? Tak kisah 4 ke 5 asal dia sudah. Betul tak? Setengah orang kalau 4, 5 betul tak? Setengah orang kata 3. Betul tak? Asal tu tak ada. Wali, saksi, laki, perempuan, ijab kabul. Entah laki berapa, 5 ke 3 kan? Dalam baik. Dia 15. Di antara rukun yang kaum muslim 15 ni bersanding. Mula terus ustaz. Tak pernah payah sikit. Pernah tahu ni. Betul. Yang ukur dia pernah. Dia bersanding. Terkong pagi dia. Itu memang hidup dia. Dia hidup dia kaum muslim. Kalau cerita itu kaum muslim bersebab pertama sekali mereka kena tawaf. Dia tawaf sekali ada tawaf. Ya. Dia tawaf tu pun 7 kali musliman. Nak ada khatim dalam dia. Dia kena tawaf. Yang rukun yang seterusnya 14 dia kalau musliman ada. Rukun 14 dia kena bila dia pusing tu itu bagi oktav. Tawaf lah budak-budaknya, bukan tawaf lebih tidak. Sebab itu pusing tu, itu rukun 13. Yang ke-14 masih dipegang untuk muslim semangat, dia kena jangan terputus tali. Kan masih dia orang lelaki pegang tali cepat, perempuan pegang tali belakang. Tali itu jangan putus tu. Kalau putus dia bakal putus. Macam orang lain putus nafas. Putus nyamuk buat batal, putus nafas tak batal. Betul-betul. Jadi aku ini mula nikah ni. Putus nafas tak. Angkat dalam majlis betul-betul. Jangan putus nyamuk sudah. Enggak apa je putus nyamuk. Kalau cerita ustaz orang tertipu habis 4 jam.
Tiga apa? Ketika tu hero datang. Dari kekasih hero dikebas oleh apa dia? Lalu penjahat. Orang tiga pusing je lah. Orang apa dia tipu? Hero naik motor je penjahat macam-macam naik kereta. Habis tu boleh jahat hero lepas dia. Dan itulah hero. Tiba-tiba hero datang. Datang ke umur. Hero putus kali itu. Tak jadi sah dah kahwin. Betul tak? Nanti dia. Ayah dia boleh tak saling. Itu bukan budaya. Itu adalah meniru budaya dan adat yang termasuk dalam agama. Tak boleh kita buat itu. Itu syariat. Dia bagi. Jangan ikut. Yang seterusnya ialah kaum muslimin dan muslimah sekalian. Dalam bab syariat yang datang dari Nabi SAW, al-mu'amalah. Al-mu'amalah. Bermaksud al-mu'amalah kalau ikut terjemahnya ialah pergaulan. Dia antara hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia. Termasuklah buat-buati, berniaga, macam-macam lah. Kejirangan, sakit tak sakit, semua termasuk muamalah. Nabi buat datang lah. Nabi buat datang lah. Baik. Ia berupa adalah jinayah. Jinayah itu tidak sebagian daripada syariat. Itu sebab itu apa itu jinayah? Itu jinayah itu kaum muslim, iaitu hukum yang tertakluk ke atas kesalahan-kesalahan. Kan Allah Ta'ala, kalau Allah yang menjadikan manusia, Allah Ta'ala tahu manusia ini ada jahat, ada baik. Betul-betul. Jadi Allah Ta'ala letakkan satu perhubungan, hukuman kaum muslim dan muslimat atas penjenayah, atas persalah-persalah. Maka ini dipanggilkan bahasa hudud, dipanggil hukum jenayah, hukum kisah. Ini adalah syariat. Benda ni tak tolak, sebab benda ni kok datang dari Nabi SAW. Lebih kalau tolak salah satu daripada syariat ini, maka dia tak dalam Islam. Dia nama apa? Bukan Islam, bukan pasti lagi. Kafir. Islam kafir kan? Dia kalau Islam Muslimah. Yang ketiga, kita buat datang Nabi. Cantik Allah berkata, manhaj ni dasar-dasar hukum atau dasar-dasar kehidupan. Apa dia berkata manhaj ni kaum muslimin dan muslimat kan? Iaitu kaum muslimin dan muslimat apa cara mudah-mudahan manhaj dasar-dasar kehidupan. Tadi dia syariat perubahan kehidupan, dasar-dasar kehidupan Nabi bawa. Dasar-dasar kehidupan ni bebas. Contohnya makan. Dasar makan. Makan apa? Ada ke dasar makan nasi? Mana masalah? Dasar makan halal. Itu dalam istilah dia buat. Ada ke dasar makan nasi. Betul tak itu? Jadi kalau dasar makan nasi, siang orang boleh bila orang Arab tak makan nasi, bermaksud orang Arab tak ikut syariat. Betul? Itu sebuah kecantik sama Islam itu. Dasar permakanan halal. Nanti dia kaum muslim-muslimat. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam apa istilah kehidupan manusia ni, Allah Ta'ala jadi kita rasa perut kita ni berlainan. Betul? Orang Arab, kaum muslim, orang Pakistan, kalau makan nasi, tak makan roti, dia tak kenyang. Orang lain makan roti, tak makan nasi, tak ada jadi makan nasi juga. Ada. Itu sebab Islam tidak meletakkan dia itu pernah ikut tak meletakkan jadi makanan. Letakkan dasar permakanan adalah halal. Betul dia. Macam Rasulullah SAW hukum makan sari. Siapa Nabi buat ibarat kaum muslimin dan muslimat kesedakan sari ini, lazatannya, sedapkannya, iaitu kemuliaannya seperti mana Aisyah. Buat Nabi suka makan sari. Tahu tak sari? Tak tahu. Cuma tak tahu lah. Sari ini kayak kebab.
Yang roti Arab tu, yang daging tu, kaum muslim dan muslimah juga letak. Itu kami suka sangat makanan roti. Tapi manusia di Melayu ni, kaum muslim dan muslimah kan, kalau makan kebab kenyal. Kenyal kan? Itu dia punya sudah rawan kebab lah. Betul. Kena buat nasi dulu boleh jadi. Betul. Senyap nampak. Jadi kalau itu istilah dasar permakanan adalah halal. Dasar permakanan. Ini dasar permakanan. Apa dasar permakanan? Apa itu auranya? Tak boleh menetapkan dasar permakanan dalam Islam juga. Tak boleh. Tak boleh kamu semua. Selain pada jubah itu tidak Islam. Boleh tak? Abu Jahal pakai jubah betul. Abu Lahab pakai jubah betul. Kan? Dasar permakaian adalah menutup aurat kaum muslim. Tak boleh kita nampak orang pakai t-shirt, pakai sutrek dan sebagainya. Antara tidak Islam. Aku pakai jubah bukan. Tak benar, kaum muslim dan muslimah kelas. Cuma kita pakai jubah ni, kaum muslim dan muslimah kelas. Bahasa aku kata, aku pakai jubah ni kerana nak ikut Nabi. Itu dia cantik lah. Tapi jangan kita kalau pakai jubah kita mengatakan orang lain tidak Islam. Tak boleh. Sebab dasar permakaian menutup aurat. Itu dasar Islam. Cantik tak cantik? Cantik kamu dia boleh makan. Baik. Apa lagi? Dasar kerja. Dasar kerja. Macam Nabi berniaga. Jadi kita kata kita berniaga. Siapa nak beli? Dasar pekerjaan halal. Buat kerja apa saja asalkan halal. Itu dasar-dasar dia. Kaum muslim dan muslimah. Itu dibawa datang oleh Nabi SAW. Itulah syariat. Baik. Boleh faham ini? Ini kena ulas satu-satu. Tapi saya ambil gambaran yang umum semata-mata. Baik. Yang ke-4, yang Islam itu dibawa oleh Nabi akhlak. Dasar adalah akhlak. Dia asal macam itu. Kaum muslim dan muslimah lah. Okey, akidah baik, syariat baik, tapi akhlak tak baik, tak jadi juga. Akhlak itu dia terbagi dari dua, ketiga. Pertama, akhlak hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa akhlak? Kalau kita beribadah, dalam segi ibadah, dalam ibadah itu apakah akhlak kita dengan Allah Ta'ala? Di antara al-ikhlas, itu akhlak. Kamu muslim dan muslimah akhlak. Banyak lagi lah kalau kita nak ucap tentang persat. Yang kedua ni ialah akhlak perangai sama makhluk, bukan sama manusia, sama makhluk. Termasuklah makhluk itu adalah manusia. Ada akhlak kaum muslim. Baik. Akhlak menyembelih lembu. Akhlak menyembelih lembu. Saya baca satu buku. Kalau muslim kita muslim akhlak. Bila ada ustaz nama dia Halim, Ustaz Halim Hasan. Bapak yang mulia, saya cari-cari dalam buku kita ada seorang ulama. Kita takkan sebab bila dia terbukakan perangangan dia, kita cari. Itu jumpa. Satu orang kita belum marah. Tak lagi. Baik. Ada satu pendapat Al-Imam Musam'an. Buat menjadi lembu kalau muslim. Ustaz terbukakan, jadi kita tengok apa punya ada tu. Imam Musam'an kalau muslim dia kata bukan semua nabi apabila melakukan penyembelihan binatang diikat ke empat kaki. Astagfirullah. Kamu tak tahu. Dua-dua tu tak. Betul tak? Dua-dua empat.
ambil tali dari belakang, kamu sudah bersemak pelan. Ikat kaki sudah ikat, tarik. Lepuk jatuh, kamu sudah bersemak. Itu cara dia. Kita tarik kan? Tarik. InsyaAllah boleh, kamu sudah bersemak. Tapi kalau diikat, taruh kayu, itu boleh pun ada itu. Kamu sudah bersemak pelan. Itu adalah apa dia? Apa dia? Saya tak kata toilet bukan. Cuma saya tunjuk dalam gambar ya. Mana ada tak? Kalau nak tengok macam tak lewat. Lewat ni. Jadi kaedah lah. Itu sebabnya dia lah. Di zaman dulu orang seperti kami ni seorang ni 92 orang ni. Kita 8 orang. Lembu tak tunggang 8 tunggang. Okey, ada cara lah. Maksudnya ada akhlak menjadi kaum muslimin dan muslimat. Dia mengatakan kepada akhlak. Bahkan Rasulullah SAW memarah. Itu ada satu kes kaum muslimin dan muslimat terjadi. Tahu? Orang ambil pala, dia orang kata paku, tahu paku? Ketok. Tanpa apa beda. Itu dia dalam. Banyak hadis dalam waktu. Mendengar belakang pada belakang. Ada satu hadis, bukan satu hadis. Asal nama para sahabat. Iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Satu hari Ibnu Umar muslim dia tengok solat di sebelah ayam. Di sebelah ayam perang di kampung. Mereka perang di kampung. Ibnu Umar kata la'natullahu alaik. Semoga Allah Ta'ala la'nat kita. Sebab bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ladahtum fa'athimu dhibha. Falyuhidda ahadukum sabrata wal yuhidda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama dia? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa idza ladahtum fa'athimu dhibha." Apabila kamu diberi binatang sembelih syariat terbaik fa'athimu dhibha. Cara ihsan. Wal hidya ahadakum naklah Rasulullah SAW mengajar pada pisaunya wal yurih dan bi'atahu naklah dapat kesembelihan. Sembelih letak dulu kamu muslimah pula. Lepas itu tahu dia gampang. Ini jawab kamu muslimah. Itu akhlak dengan makhluk termasuk berbeda. Mendatang apa lagi dengan manusia banyak tak? Dia kena tahu dalam waktu banyak dah. Kalau kita buka dalam kitab Jemaah satu persatu kita jumpa muslimah. Baik. Dan akhlak pada diri sendiri. Kalau akhlak pada diri sendiri, pun kaum muslimin dan muslimat, kita dengan diri sendiri pun kita kena ada akhlak muslimin dan muslimat. Apa akhlaknya? Badan kita nak sehat. Jangan mendatangkan satu perkara yang musnahkan badan. Lebih ni, contohnya kita akal. Apa akhlak dengan akal itu? Jangan jadi akal yang mabuk. Nampak? Itu jelas kita nak hidup. Baik. Dia jangan mendatangkan penyakit. Ada misalnya pokok. Betul tak? Pokok ni dia datang penyakit dah. Jadi penyakit mana pokok? Kamu semua. Itu ada akhlak dengan dirinya sendiri. Betul tak betul? Habis apa lagi? Macam-macam. Ada nanti kita juga mata nak tidur, kamu sini nak musnah. Mata ada apa untuk tidur? Tapi jangan tunaikan hati saja. Hati dan nafsu tak tidur. Mata ni berkali, mata tidak muak, mulut yang muak. Mata ni berkali nak jam, tapi nafsu nak tengok. Kan kalau sudah sampai dalam bab ini berbangga. Kalau kita baca hadis kaum muslimin dan muslimat kalian, ada satu hadis kan. Apa nama hadis? Ya, ada daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, satu hari Nabi masuk masjid. Bila Nabi masuk masjid, Nabi jumpa satu kali yang terletak di antara dua tiang.
lihat serta diikat. Bila Nabi masuk, Nabi tanya, "Ya, ini tadi siapa ya?" Dia kata begini, kata ini tadi di Zainab ya Rasulullah. Tadi di Zainab. Baik. Sebab apa Zainab diletak tadi? Sebab kata anak sejarah Rasulullah, bila Zainab dibangun tengah malam, dia solat, solat malam. Dia tak nak malam itu berlalu begitu saja. Bila dia solat, dia mengantuk, dia tak nak tidur, dan dia berpegang pada tali. Bila dia solat, dia pegang pada tali. Itu Zainab lah, kan? Kita tak sapa pegang pada tali. Kita pegang pada selimut, kan? Betul-betul, nak bawa lah. Dia letak pada tali. Itu Zainab lah. Jadi kalau dia tidak pegang tali, dia akan lempok jatuh pada solat. Dia pegang. Jadi perlu dia tadi. Cicak dia. Tangan tadi. Dan kata Nabi SAW, hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan nasyata tegak. Apabila seorang itu dia nak solat, dia nak tidur, nak dia tidur dulu, lepas dia bangun. Masa ada akhlak dia lepas baca. Itu dalam buat solat dia. Tapi nafsu kita, hati kita nak tengok kita berapa butir dia. Mata berapa berhenti tak? Bola. Betul tak? Ini masalah tu. Itu dengan tempat kalau muslim nak muslim. Betul. Itu permasalahan. Maka nak orang tu bila dia nak pergi nak sembahyang, dia mengantuk. Maka bila tidur lah. Naklah dia sembahyang dalam keadaan asal. Jangan tidak faham lah. Bila nak bangun, kenapa tak lama? Sebab aku hadis kalau sekiranya dia nak memandang, masuk tidur. Tidur apa ya? Betul? Ya. Itu ada akhlak dalam bawah. Jadi kalau muslim campur dalam hadis ni, ada orang faham dan katakan beriman kepada Allah Ta'ala. Asal iman, dia kata beramal lah. Yang kamu asal tahu, beramal sajalah. Ini sebab orang yang faham kepada masalah itu. Wallahu'alam. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.